Right, okay. So first thing first, okay. Saya nak discuss regarding your punya final project, in which ada yang those particular yang saya minta you guys completekan benda tu. Okay. Then kita recap sikit dulu. Bukan. Okay, kita tengok ni dulu, sekejap. Alright, okay. Dalam you guys punya soalan tu, alright, okay. Macam hari tu, minggu lepas saya dah beritahu, you guys kena complete until the first 5 lah. So, cover, table of content, production team rules, main member, production punya logo and description, idea dan juga synopsis dan juga synopsis lah sampai synopsis. Alright, okay. Alright, okay. So siapa yang dah buat skrip boleh tak apa, tak ada masalah. Okay. So apa saya nak you guys buat hari ni adalah saya nak you guys punya, kan you guys buat dalam you guys punya file kan. File tu convertkan jadi PDF, emailkan kepada saya. Yes, emailkan kepada saya akan tulis emailkan kepada saya yang sampai nombor 5 tu je dulu. Okay. Sebab saya nak go through dan saya akan betulkan, nanti saya akan email balik pada awak semua. Alright, okay. So lagi sekali, emailkan saya nombor yang daripada nombor 1 sampai nombor 5 saja dahulu. Kalau kata for example awak dah buat nombor 6, nombor 7 dengan nombor 8 tu tak ada masalah. Okay, you guys boleh hantar juga mana yang dah siap. Okay, hantar sahaja, lepas nanti saya akan betulkan balik. Alright, okay. So saya punya email, tengok dekat chat punya bahagian. Okay, itu saya punya email. So you guys emailkan kepada saya. Alright, okay. So nanti saya akan check one by one punya proposal lah. Alright, okay. So macam mana benda tu. Oh, saya tahu semalam ada orang confused lah regarding macam mana untuk buat the documentation. It's okay, tak apa. You guys submit je dulu. Nanti saya akan betulkan balik apa yang silap tu. Alright, okay. So untuk pagi ni submit je dulu. Nanti saya akan tengok balik. Alright, okay. Alright, okay. Boleh? Okay. Alright. Okay. Okay, boleh kita continue? Okay. Alright. Ada lagi yang tak buka kamera ni? Firdaus, Imran, Izzul Hakam. Itulah saya rasa itu tak apa. Right. Okey, kalau tengok balik pada yang kita punya ni dekat skrin tu, selepas kita ada idea dengan sinopsis, you guys akan ada skrip yang mana kita akan belajar macam mana nak membuat skrip later on, okey. Lepas tu kita ada talent list ni kalau you guys ada talent lah, okey. Dan kita ada production punya cost, total berapa you gunalah, duit minyak dan sebagainya, itu benda normal commons lah. Okey, lepas tu kita ada storyboard. Alright, okey. So yang kita akan tengok hari ni adalah storyboard dan juga skrip. Right, okay.
Ramai orang tak tak cater pasal skrip lagi. So apa kita akan tengok hari ni, kita akan tengok macam mana skrip ni dihasilkan lah. Alright. Okay, jap. Okay. Apa function skrip? Macam mana skrip ni dibuat adalah bukan, saya rasa skrip saya dah jawab ke? Skrip saya dah ajar belum? Dah kan? Tak, saya dah jawab macam mana nak buat skrip. Dah kan? Tak lagi eh? Alright. Saya bagi skrip saya dah buat. Saya tak. Oh, itu. Alright. Okay. Tak apa. Okay. Okay, hari ni kita nak tengok macam mana cara you guys nak create ataupun you guys nak implement the script. Okay, script ni dia datang dengan various punya type dan juga consideration you guys. Okay, ada setengah-setengah benda dia bukan nak kata saya punya ni tak payah pakai skrip ke, kenapa saya tak ada orang cakap. Okay, tidak bermaksud jikalau awak tak ada dialog, awak tak ada skrip. Okey, skrip ni adalah jalan cerita yang kita ceritakan dalam kita punya filem kita, tetapi dalam bentuk tulisan. Kita kena bagi tahu apa situasi dia. Itu kita panggil skrip. Yang orang bercakap tu itu kita panggil dialog. So dalam skrip ni akan ada dialog. Jadi tak semestinya saya tak bercakap, so kena saya buat skrip ke? Yes, even though you tak bercakap pun, tak ada apa-apa voice over pun, you mesti ada skrip. Sebab skrip ni lah penceritaan apakah yang berlaku dalam kita punya filem ataupun apa yang berlaku dalam you guys, macam you guys kena buat iklan kan, apa yang berlaku dalam you guys punya iklan. So kena tahu macam mana cara untuk kita nak buat kita punya skrip. Okey. Kalau awak tengok pada kita punya ni slide kita, nanti saya akan upload Kalau tengok pada kita punya slide ni, alright, okay. Okay, dia start dengan the ideation lah, yang mana idea macam mana kita nak plan dengan kita punya idea. Alright, okay. So you guys punya idea adalah di mana you guys kena buat iklan untuk you guys punya game. Okay. So sekarang awak tengok sebelum kita nak menghasilkan skrip, kita kena tahu idea apa kita nak buat. What is the final yang we are planning to do? Okay, untuk kita punya short film. Okay, you nak kena buat iklan ke? You nak kena buat drama ke? Ataupun you nak kena buat you guys nak kena buat short film ke dan sebagainya. Ikut apa yang you guys plan out benda tu. Okay, so macam for example, you guys kena buat iklan untuk you guys punya game. Iklan untuk you guys punya game. Okay, so you guys dah ada you guys punya content. Content you adalah game. Okay, so daripada you guys punya game tu, dekat situlah kita come out dengan the idea macam mana kita nak buat kita punya tu. Okay, so the idea tu dia ada datang macam-macam variation. Okay, there might be some idea in coming from a serious perspective. Sometimes it also come from a humor perspective. Depends on how we're gonna deliver the idea. Okay, if like say you think that people might gonna attract to your video, if like say you do an humor punya concept, so you might gonna try to continue to do an humor punya concept. If like say your idea is more on kepada serious punya methodology, so you guys boleh buat serious punya method. You guys everything serious, script serious, dia punya lakonan serious, everything is serious. Okay, dan orang akan tertarik dengan you. Okay, kenapa kita perlukan idea? Why we need the idea? Okay, first kita nak tahu the idea tu adalah sebenarnya sesuai tak dengan apa yang kita nak deliver. Okay, you make an advertisement for games. Okay, kalau macam for example you make an advertisement for game. What type of games? Football,
PES, maybe you guys do for Minecraft, maybe kata macam for example you play Battlefield dan sebagainya. Okay, so tengok what is the idea you for, untuk orang yang macam mana. Okay, lepas tu kita nak kena make sure kita punya delivering method tu sampai. Apa idea kita nak sampai? Function kita buat iklan, kita nak orang main kita punya game. Ataupun function kita buat iklan game tu, kita nak mempromosikan game. Ataupun function kita buat iklan tu sebab kita nak tahu, nak bagi tahu pada orang apa kelebihan game tu. So dia ada banyak. Tak semestinya, sir saya buat iklan ni sebenarnya saya nak mempromosikan game. Tak semestinya nak promosikan game. Kadang-kadang dalam game tu ada feature-features yang you nak tekankan. Macam for example dalam Need for Speed. Need for Speed ada banyak variation daripada 1 sampai 9, 10, 11. Sekarang ni dah tak tahu Need for Speed berapa. Tapi setiap every single each game yang dikeluarkan, dia ada dia punya features yang memang tak ada dekat previous punya game. So you nak emphasize kan that particular particular features, so in which that people, once people saw this your advertisement, people gonna buy, or people gonna start to play the games. Alright, okay, that's why it's very very important why we need an idea. Okay, lepas tu yang the biggest things yang kenapa kita kena ada idea adalah supaya kita boleh save cost lah. Apa, jikalau you guys tak ada idea, okay, bayangkan imagine like for example, you guys dah dapat projek. Okay, you guys dapat projek. Once you dapat projek, dia kata, Sir Petra kata kena buat video untuk GAV, nak kena buat iklan dan sebagainya. So you guys tak ada plan out. Okay, tak apalah. Aku ambil kamera, aku ambil ni, aku shoot on the spot, dalam masa sehari boleh siap. Yes, you boleh buat. Saya bagi tahu, tak ada masalah. You guys ambil game daripada telefon, you guys screenshot, you guys punya apa COD ke, you guys screenshot you guys punya any games, lepas tu you shoot sikit video-video you, betul you komen-komen. Yes, memang akan jadi complete, tapi you punya akan dapat, kita panggil sebagai you adalah set kepada the lowest. Sebab once you guys buat that kind of punya style, you guys akan nampak ada banyak loophole. Oh, kalau aku boleh shoot ni macam ni, ada lighting kan lagi cantik. Oh, kalau aku boleh buat screenshot aku macam ni kan lagi cantik. Kalau aku boleh buat macam ni kan, if like say I put some voiceover, it's gonna be much more better. If I say I can add more lightings and more script on that particular section, it's much more better. You guys akan sedar benda tu kat situ nanti. That's why kita kena plan. Kita tengok, oh yang ni kena macam ni, so kita buat. Once dah kita ada kita punya planning tu, barulah kita start buat production, in which kita start shooting dan sebagainya. Alright, okay. Ramai student yang dia akan buat macam tu. Dia akan tunggu timing dia, lepas tu tak apalah, kita buat last minute, tak apa, boleh shoot video simple je, senang je. Memang shoot video memang simple dan senang, tapi penyampaian tu sampai ke tak sampai, itu another story. Penyampaian sampai tak sampai tu nanti you akan kena nanti. Alright, okay, you guys akan nampak lah macam mana beza dia. Okay. Alright, okay. So, macam mana cara-cara untuk kita nak generate idea? Okay. Sir, saya pening, sir. Otak saya beku. Otak saya blank. Siapa semalam otak blank tu? Pemikiran saya blank, sir. Pemikiran saya blank. Patutnya dia kena buka Quran tu, baru nampak terangkan hati dia kan. Ni dia blank tu, dia tak nampak kat mana saya letak link tu. Tu yang dia blank tu tak masuk kelas lagi ni. Alright. So macam mana idea untuk kita nak generate idea? Macam mana kita nak dapatkan idea? Okay, kalau normal common, selalunya kita akan buat brainstorming lah. Okay, so you ada bunch of group, you ada antara few dengan kawan-kawan you guys buat discussion. Oh, okay, kita nak buat macam ni, apa dia. So the more the people, the better the idea will get. Okay, kenapa? Sebab satu orang fikir maybe satu direction saja. Tapi bila you ada 2-3 orang berfikir benda yang sama, you guys akan dapat multiple direction, dan you guys boleh select which one yang akan menjadi lebih baik daripada you guys punya own idea sahaja. Alright, okay, itu the first one. Kita kena brainstorm. Okay. Yang kedua, you guys kena membaca dan melihat surrounding you macam mana. Okay, membaca tu bukan maksudnya buka buku baca, tak. Okay, maksudnya you tengok di sekeliling you. Okay, di sekeliling you, apa yang berlaku, apa yang selalu berlaku, dan apa yang tengah berlaku. Lepas tu cuba baca. Baca maksudnya adaptasikan benda tu.
Feel the story. Okay, kata macam for example, yang reading and watching surrounding tu lah. Okay, so you guys nak buat game, for example game bola. Okay, you guys nak buat game. Ada, saya rasa ada yang ambil FIFA ni, Azim. Azim buat FIFA kan? Okay, macam kata for example Azim dia nak buat FIFA. So bila Azim buat FIFA, okay, so macam dia nak brainstorming kata, "Sir, saya tak ada idea, tak ada idea." Yes, kenapa tak ada idea? Sebab you nak buat bola, tapi you sit down dekat depan rumah you, you tengok komputer you saja. Okay? Ataupun you sit down depan rumah you, you tengok TV saja. You tak feel the real football tu macam mana. So maybe apa yang you guys boleh buat adalah you guys tengok surrounding. Okay, dekat taman aku ni ada orang main bola kat padang. So you pergi keluar satu hari ni, you duduk je, you tengok macam mana orang main bola, macam mana susah dia main bola dan sebagainya. Okay, daripada that idea, so you implementkan macam mana diorang main bola kat dalam TV. So kita dapat dia live. Lepas tu baru you boleh, oh okay, aku nak shoot yang orang-orang ni main bola, aku ambil shot orang ni tengah sepak, goalkeeper tengah tangkap sikit, aku ambil shot orang ni tengah lari sikit, aku ambil shot orang ni tengah penat sikit, aku ambil shot orang ni tengah gaduh-gaduh kat sini sikit. Lepas tu bam, aku combinekan dengan dalam iklan PES tu ataupun iklan FIFA tu. Baru nampak real life. You tengok surrounding dan you guys dapat idea. Itu cara kita tengok surrounding. Okay, bukan you tengok surrounding dekat PC, you tengok dinding, dinding. Oh, almari. Bukan okay. So jangan silap dekat situ macam mana. Surrounding maksudnya you guys tengok dan you guys baca. Kalau macam for example, "Sir, saya main game askar, sir. Takkan saya nak pergi ke medan perang, sir?" Tak adalah sampai awak kena pergi medan perang. Maksudnya, kalau for example you guys buat game askar, game yang memang tak ada the current real situation punya, ada yang dekat you guys punya sekeliling lah. So apa you guys boleh buat, cuba tengok, do some research. Tengok movie-movie yang ada those kind of punya elemen. Okay, macam for example you main COD, tengok filem-filem COD. COD pula apa? Filem COD. Bukan filem COD. Filem-filem yang berunsur-unsurkan seperti peperangan dan sebagainya. Tengok macam mana dia orang shoot, macam mana camera angle dia, macam mana dia orang buat. Kat situ you guys boleh dapat idea dia macam mana. So you sendiri boleh set up, you pakai dia, letak calik sini, letak calik sini. Mata ni lepas tu buat macam pegang senapang, padahal sebenarnya you tengah pegang remote controller Xbox. Lepas tu you start main, lepas tu continue masuk you dalam apa, COD. Macam you tengah main tembak-tembak the real life. Something like that. Okay, so you guys boleh tengok surrounding you okay, itu cara untuk kita nak mencari idea. Alright, okay, boleh get the idea dia macam mana kita nak cari idea tu menggunakan surrounding tu. Boleh. Alright, okay. Lepas tu kita ada the next tree ni. The next tree ni dia memang simple saja. Okay, yang di mana first you guys boleh tulis nota dan you guys boleh simpan dulu. Kata for example tengah berjalan dan sebagainya, tiba-tiba ada macam ni, you guys just tulis nota dan sebagainya. Tulis nota ni bukan maksudnya tulis tangan. Maybe dekat phone you kan, you guys ada you guys punya notes kan, dekat dalam phone ada you guys punya notes. So tulis je kat situ, idea untuk short film. Tulis macam ni. So dan simpan. So the next time bila you guys buka balik, idea ni pernah ada. So macam mana kita nak simplify atau macam mana kita nak improvise, kita bertambah baikkan idea yang ada. Okay, kadang-kadang idea ni datang dalam masa kita panggil yang tidak diduga. Apa yang dimaksudkan idea tidak yang datang tanpa diduga? Siapa tahu? Lelaki idea yang terbaik dia datang pada waktu bila? Yes, betul. Lelaki idea yang paling terbaik datang apabila dia duduk dalam toilet. Dia memang dalam toilet dia memang banyak idea. Dia keluar je pintu toilet dah hilang. Dah tak ada langsung. Alright. Okay. Itu memang tak tipulah. Reality dia. You masuk toilet memang idea macam-macam datang. Macam ni. Macam ni lah. Jom. Boleh bawa PC. Ah, screen wireless kan. Tak, dia sebab bila masuk toilet macam-macam idea dia. Lepas tu you buka je pintu toilet balik, you keluar dah hilang. Apa tadi aku fikir Alright, okay.
So you guys ada idea, apa-apa idea, you guys just tulis pada notes, lepas tu you guys simpan. So maybe the next time in future bila you guys plan out untuk guna, you guys boleh guna balik those idea lah, tak jadi masalah. Itu cara dia lah, okay? Selain daripada juga, maybe you guys boleh pergi ke tempat-tempat lain, macam for example whenever you guys tengah main game ke, ataupun you guys tengah chatting dengan kawan-kawan juga, ataupun you guys tengok video dekat YouTube dan sebagainya, macam mana orang create those idea, just wrote down je dulu. Tulis. Supaya bila you tulis tu, you guys boleh ingat apa idea yang you guys nak buat. Kadang-kadang kita tu bukan nak semua idea, kita nak sikit je that particular. Okay? Right. Okay, next. Lepas tu you guys boleh start simple, continue improvise. Macam saya bagi tahu tadi, kita mula sikit, kita dapatkan idea sikit, lepas tu kita tambah baik. Okay? Macam for example, kita nak buat iklan bola. So awak plan, oh okay, aku nak shoot gambar orang ni tangkap bola masuk gol. Aku nak shoot gambar orang ni kejar bola. Aku nak shoot gambar ni orang sepak. Aku nak shoot gambar orang ni tengah tackle kawan dia dan sebagainya. Itu yang common standard orang nampak. So you nak buat another way of orang nampak adalah maybe you guys, okay, yang ni aku nak buat macam ni tapi kamera dia macam ni. Oh, yang ni aku nak macam ni tapi kamera dia dekat atas. Oh, yang ni aku nak pakai drone shot. Nampak tak? Kita ambil simple, lepas tu kita improvise. Lepas tu aku nak ambil gambar muka orang ni tengah berpeluh, tapi instead berpeluh aku nak ambil muka orang ni dia memang tengah lap peluh dia. Nampak yang dia betul-betul semangat tengah main. Okey, nampak kan? Kita boleh improvise. Okey? Dan yang paling terakhir sekali, kita kena think out of the box, within the box. Ramai orang yang berfikir think out of the box. Ramai, kita kena fikir think out of the box, lain daripada lain. Tapi bila fikir lain daripada lain, you dah melalut ke tempat lain. So that's why think out of the box, within the box. Okay? Fikir luar kotak, tetapi masih lagi di dalam sekeliling kotak. Jangan keluar yang lain. You guys nak buat idea game bola sepak tadi FIFA. Oh, cik sir, saya nak buat macam ni sir. Idea orang ni macam ni. Lepas tu tengah macam ni, tengah lari-lari. Lepas tu bila tengah lari, tiba-tiba tengah sepak, tiba-tiba bom keluar. Helikopter datang, helikopter tembak dia. Lepas tu ada ni. Dah merepek lah cerita dia. Dah tak logik. Lepas tu dia nak sepak bola dia pergi gol. Bola tu masuk dalam gol. Tiba-tiba bola tu transfer jadi raksasa se. Lepas tu raksasa tu makan tiang gol dengan jaring-jaring tu sekali se. Lepas tu habislah. Lepas tu tiba-tiba Shirley Soccer datang. Shirley Soccer datang. Nampak tak? Okay. So kita think of the box tapi masih lagi dalam kita punya idea of kita punya box. Right? Okay. Itu cara-cara untuk kita nak cari idea. Okay, sekarang ini idea guideline tak apa, example tak apa. Okay, saya salah tekan ke? Alright. Okay, ini script. Script. Okay, right. Okay, dalam kita punya, lepas kita dah dapat idea. Okay, you guys dah fikir, dah brainstorm dan sebagainya, you guys dapat idea. Okay, idea aku adalah nak buat ni. Idea aku adalah macam ni. Idea aku nak buat game tembak-tembak dan sebagainya. So, macam mana nak start? Okay, first start. Dulu ingat tak masa tingkatan 5? Masa awak sebelum BSPM? Awak selalu ditekankan untuk menghasilkan karangan dalam bahasa Melayu, betul? Okay. Cikgu bagi kata, okey, saya bagi awak dalam masa sejam, ambil idea ni, okey, buat karangan. Ataupun ambil ni, buat ni sinopsis dulu. Saya nak dengar sinopsis dulu, betul? Ada kan? Alright, okey. Lepas tu dekat tingkatan 5 juga. Tingkatan 5, saya lupa. Tingkatan 5 ke rumus. Itu yang cerita panjang lah. Awak baca cerita orang panjang-panjang, lepas tu buat rumusan. Apakah cerita yang kita boleh rumuskan based on pada cerita? Okey, sekarang ni scripting dengan idea dia bukan rumusan. Okey, sebab scripting dengan idea ni apa yang kita nak buat. Okey. So, kalau macam for example macam masa awak tingkatan 3 ke tingkatan 4, saya lupa. Tingkatan 3 ke tingkatan 4, yang di mana awak kena buat projek sains. Ingat tak masa sains? Yang okey, dia punya idea dia macam ni. Kata macam for example, awak kena combinekan that particular thing dengan that particular thing. So, apakah dia punya hipnosis? Bukan sinopsis. Hipotesis tu adalah kesimpulan awal. Betul? Okey.
Tahu kan hipotesis? Dia sama macam awak punya filem. Awak punya filem. Okey, aku punya idea adalah aku nak buat iklan berkenaan dengan COD. Di mana orang ni akan cuba berlanggar dengan orang ni dan sekian-sekian. Betul, itu you punya awal. Tapi sebenarnya kita okey, possible tak aku nak buat benda ni? Macam mana kau nak buat? So you continue. Last kali barulah you guys akan buat rumusan. Oh, sebenarnya impossible sebab orang ni tak ada dan sebagainya. Itu idea. So dekat situ you tulis. Okay, pada hari sekian-sekian, ni datang-datang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kita buat shot dulu. Lepas kita shot, baru kita improvise. Sebab ada setengah-setengah orang, tak semestinya bila dia buat short film tu, dia punya skrip dia panjang, tak? Dia buat simple je, senang je. Dia bagi tahu macam for example dia kata okey, cerita ini adalah menceritakan berkenaan dengan seorang lelaki yang tiba-tiba terkeluar daripada hutan dan dia tidak menyedari yang sebenarnya dia telah tidur selama 36,000 tahun. Okey? 36,000 tahun. Dan semasa dia keluar daripada hutan tu, dia lihat ke semua tempat yang diduduki dipenuhi dengan lampu-lampu serta besi-besi titanium. Okey, itu dia punya shot. Okey, awak tahu ya? Okey, orang lelaki yang keluar daripada hutan yang telah tidur selama 36,000 tahun dan tiba-tiba dia terkejut, dia ternampak yang dia punya depan dia ada lampu-lampu dan juga besi-besi titanium. So apa you guys boleh imagine? First kita boleh imagine, oh dia maybe dekat dalam space shuttle, angkasa lepas, ataupun oh maybe dia dekat satu dunia lain, atau maybe dia dekat yang kita panggil sebagai mechatronic punya mechatronic punya town dan sebagainya. So more on kepada future punya idea. Dekat situ you develop you punya script, develop. Ceritalah. Cerita dia simple je. Dia nak bagi tahu macam mana dia boleh sesat dalam hutan dan dia boleh timbul pada tahun the next 36,000 tahun tu. Itu je cerita dia. Lepas tu dia orang start buat skrip. Macam mana aku boleh sampai sini ya? Oh, maaf Encik. Encik sebenarnya telah tidur selama 36,000 tahun. Macam mana aku boleh tidur selama 36,000 tahun? Oh, Encik sebenarnya macam ni. Oh, tidak, tak mungkin. Masa tu aku tengah berlawan dengan Hell Hydra. Hell Hydra tu apa Encik? Oh, yang muka warna merah tu, kan? Oh, kami tak tahu cerita tu kan. Dia kata, oh tak, Encik sebenarnya tenggelam masuk dalam spaceship. Lepas tu Encik jumpa. Ha, Encik jumpa. Lepas tu masa tu Encik jumpa dengan Iron Man. Siapa Iron Man? Saya tak tahu. Saya tahu Iron baju je. Masa tu, kan? Nampak tak? Kita develop the story. Kita nak bagi tahu orang apa yang berlaku sebenarnya based on pada kita punya short, the script tadi tu je. Betul? Itu macam itulah cara kita develop kita punya idea. Alright, okay. So dah dapat the idea tu, barulah you guys develop you guys punya script. Yang di mana yang inilah kita nak susun kita punya script. You guys tulis je dulu. Okay, mula-mula dia ni jumpa macam ni. First aku jumpa macam ni. Second aku datang je. Tiba-tiba tak cantik lah susunan. Okay, you guys buat treatment balik. Betulkan balik. Naik ke atas bawah. Lepas tu baru you guys buat script. Kalau awak tengok dekat skrin awak sekarang ni, ini adalah sampel script yang ada. Okay, dan sampel script ni, format ni awak kena ikut one by one. Sebab format dia memang tak pernah bertukar selama berpuluh-puluh tahun. Memang inilah format dia. Okay, kalau awak tengok kat situ, dia dah bagi tahu yang pertama, storyline in written format. Kalau awak tengok sebelah kanan tu ada sampel dia. Okay, add 1. Nampak tulis add 1, betul? Add 1 tu adalah babak pertama dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris dia adalah add 1. Fade in. Fade in tu adalah maksudnya effects yang kita akan pakai. Fade in, masuk, gambar masuk. INT, nampak tak INT tu? Okey, INT tu bermaksud internal. Internal tu maksudnya dia berlaku dekat dalam rumah ataupun dia berlaku dekat dalam. Dia bukan berlaku dekat luar. Kalau EXT, external. ENT, internal. EXT adalah external. Okay. So, kalau nampak ENT dekat situ. Okay. Sorry. Awak nampak INT dekat situ. Lepas tu dia tulis writer's room / list of office. Okay. Dia bagi tahu sekarang ni berlaku dekat dalam writers punya room ataupun list punya office pada waktu
pagi. Nampak dia tulis morning. So ini adalah format dia yang awak kena ikut. Okay. So dah kita tulis dekat mana, bila dan macam mana. Lepas tu baru dia tulis situasi dia. List enter with shopping bags. Many of the writers look under the weather. There is a flu going around. Okay, so dia bagi tahu apa yang berlaku. Lepas tu, awak nampak tak bawah tu ada list dekat tengah-tengah tu? Nampak tak ada tulisan list dekat tengah-tengah tu? Okay, list. Lepas tu bawah tu dia tulis brightly. Tahu tak perasaan brightly tu apa? Yes, emotion dia. Dia letak macam mana. Macam ada setengah script writers dia suka tulis emotion yang you kena bawa untuk script ni. Apa emotion dia? Okay? So dia tulis kat situ, good morning. How is everyone? Dia bagi tahu dekat situ. Dia tulis good morning, how is everyone? Okay? So dia bagi tahu kat situ, good morning, how's everyone? Maksudnya dia dengan muka ciri dia, good morning, how is everyone? Dia bagi tahu macam tu. Okay? So, macam good morning, how is everyone? Dia ada that kind of punya face. Sebab ada setengah script writer, dia akan tulis script dan dia akan buat ekspresi muka. Macam for example, I feel dizzy, I'm feeling bad, I think I have an itchy ache. I think I have something like that. Dia akan buat that kind punya face. That's why filem-filem apa orang putih dia punya penyampaian deliver dia sampai sebab dia orang baca dengan penuh ekspresi. Kalau cerita orang Melayu pukul 7 itu semua tipu. Itu semua propaganda tu. Kan? Cerita mengarut. Balik balik tak mak dia kaya, bapak dia kaya. Anak kahwin dengan makcik. Lepas tu laki dia pilot. Lepas tu perempuan ni miskin kahwin. Lepas tu punya anak-anak. Cerita pusing-pusing tu je kan. Lepas tu mak mertua tak suka. Kalau mak mertua tak suka, mak mertua dia miskin. Lepas tu anak ni buang. Lepas tu dia pusing-pusing tu je. Sama je cerita dia kan. Ha. Alright. Okay, tahu kan the idea dia macam mana kan? Okay. Okay, so bila kita nak buat tu yang macam mana you guys tulis skrip tu belum you guys, tapi you guys tengok balik format dia Okay, saya kena terangkan format ni supaya you guys tak confused. Okay, kalau tengok pada screen tu, kalau perasan selepas dia tulis situasi tu yang list enter the shopping list enter with shopping bags tu, lepas tulis situasi baru dia tulis skrip. Perasan tak skrip tu ditulis dekat tengah-tengah? Dia buat center align. Okay. Lepas tu dia tulis nama dengan tulisan huruf besar. Semua huruf besar nama. Dia tulis emotion yang dibawa oleh karakter tu. Lepas tu baru dia tulis dialog. Dialog dia tak ada double quote, tak ada single quote, tak ada apa. Dialog dia memang kosong macam tu je. Jangan awak pandai-pandai, tak cantik lah aku buat macam ni, aku nak buat double quote lah. Jangan, tak ada double quote, tak ada apa. Ini format ni memang awak kena ikut. Sebab awak pergi mana-mana, even though kata for example, once you finish KPTM, you guys pergi Australia, sambung study kat sana, tiba-tiba you guys kena buat filem, datang orang tu kata, okay, saya nak you guys, dia tak cakap bahasa Melayu lah. Alright, everybody, I want you guys to do some script for our short film next week. Alright, okay, so make sure that you are submit by next Monday, alright? So you submit, you guys bubur double quote, dia kata, oh, what is this? I never told you how to do script with a double quote. Mampus. Where are you learning? Who is your teacher? Lepas tu dia kata, oh, Sir Petra. Who is that? Alright. Tolong jangan malukan KPTM. Right. Alright, okay. Habis. Itu sampel je. Dia tak adalah. Kalau tengok cerita putih pun memang dia sebut shit kan. Salah ke saya sebut shit? Tak salah kan? Tak salah kan? Kan? Saya tu tak salah ke kan? Macam kita lah, tai kan? Macam kan? Okay, so alright. Saya kena berbahasa Inggeris sebab kita ada Steven dalam ni. Alright. Okay, boleh continue? Okay, lepas habis list punya dialog tu, perasan tak bawah tu ada Frank?
Nampak Frank kan? Okey, Frank tu pun dia tulis dalam huruf besar. So, jadi setiap kali kita buat kita punya nama, nama kena always huruf besar. Lepas tu baru tulis dialog dia. Kalau tengok Frank I catch the flu. I have a fever. My feet are swollen and I feel like I'm intensive going to explode. Lepas tu list bagi tahu equally brightly, don't care for this till my beach vacation on set badly. Okay, so dia bagi tahu dia situation dia. Inilah cara untuk kita buat kita punya skrip. Okay, susah ke senang nak buat skrip? Agak kan? Right. Okey, tak apa. Sebab dia dalam bahasa Inggeris. Nanti you guys buat dalam bahasa Melayu, dia akan jadi senang sikit. Simple je sebenarnya. Okey. So, ini sebenarnya full script. Okey, ini sebenarnya full script. Saya bagi tahu Yang awak nampak tak dia punya jenis tulisan tu? Jenis font tu. Awak kena pakai jenis font yang sama Ini macam typewriter punya font. Ini memang kena pakai font ni. Tak boleh pakai, saya suka Comic Sans. Tak boleh. Saya suka Tahoma. Saya suka Vernanda. Tak boleh. Awak kena pakai font yang ni juga. Sebab ini adalah standard worldwide pakai. So, tak boleh ubah. Memang dah pakai. Ini saja format untuk scripting. Format yang saiz tak kisah. Saiz tak kisah. Font kena sama. Yang awak letak babak satu fade in, internal, waitress room tu semua kena sama. Nama karakter dia punya tu kena sama. Cara kita tulis, kita letak kat tengah-tengah, dialog tengah-tengah, itu kena sama. Itu adalah format script worldwide awak pakai. Kalau awak pergi American ke, awak pergi New Zealand ke, awak pergi China ke, awak pergi Japan ke, memang ini cara dia orang tulis script. Alright. Jangan memandai-mandai awak tulis awak punya sendiri punya skrip. Memang orang tak akan faham. Alright, okay. So, don't have to worry sebab okay, dekat sini ada disediakan skrip punya software. So kalau tengok one of it adalah yang ni lah. Skrip punya software iaitu Celtics. Okay. So you guys boleh pergi dekat internet. You guys boleh register Celtics ni dan you guys boleh tulis you guys punya skrip dan formatting dia memudahkan you guys untuk buat you guys punya scripting. Okay, memang sangat-sangat mudah. Dia memang dah susun siap-siap dah. Salah satu dia. Okay. Alright, so jadi you guys tak payah tulis-tulis nak memening-meningkan lah. You guys terus boleh log in terus Okay. Yang kedua, you guys boleh tengok ni. Final Draft 11. Final Draft 11 ni lagi bagus apa kita boleh masukkan gambar. Kalau kita dah ada gambar. Okey, orang ni buat macam ni. Gambar tu sebenarnya bukan gambar yang kita tangkap lah. Gambar tu seperti storyboard. Jadi kita akan cerita pasal storyboard Okey. Gambar tu seperti storyboard. Okey, storyboard ni apa dia punya situasi dia? Storyboard ni apa dia punya situasi dia? Storyboard ni apa dia punya situasi dia? Okey. Sama juga you guys boleh pergi. Benda ni adalah free, percuma, tak payah bayar. Okey. Dan selalunya student akan pakai yang ni. Ini adalah the best lah. Writer Duet. You guys boleh tengok. Kalau you guys perasan software ni memang dia dah terus lock you guys punya font tu. You guys tak boleh pakai font lain. Memang dia dah lock siap-siap. Memang awak memang kena pakai font ni saja. So, kalau perasan tak nampak tak yang dekat Writer Duet tu, yang dekat sebelah kiri tu, awak nampak tak yang dia ada multiple color tu? Putih, hijau, lepas tu grey, warna merah, biru dan sebagainya kan? Itu adalah babak. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga, babak keempat. Ikutlah, follow lah sampai bawah. Jadi awak tak akan confuse. Ni babak yang keberapa dia memang dah ada siap-siap. Jadi once you click, you tulis dekat situ je. Lepas tu you pergi next tu, you click, you tukar dekat situ je. Jadi dia tak akan combine. Jadi you tak pening. Jadi kalau macam for example nak buat perubahan, aku nak buat perubahan pada babak yang ke-15 So you scroll kat babak 15, you klik pada tu, you tukar dekat situ je. Yang lain takkan ada usik apa-apa. Katalah for example dah buat siap-siap, kata babak yang 13 ni patutnya kita boleh slotkan dekat babak nombor 2. Apa kata kita tukar? So you just tarik je yang sebelah kiri tu, drag naik ke atas. You tak payah copy paste. Nampak tak? Senangnya dekat situ. So saya recommend yang Writer Duet ni lah. You guys boleh try out dekat internet dan dia punya ni adalah free. Memang ramai student buat macam ni. Dan kena ingat nanti dalam you guys punya dokumen tu, ingat tak yang dokumen yang you guys nak kena submit tu nanti,
Sekejap saya tunjuk. Sorry. Yang final project tu, you guys nampak tak yang nombor 6 tu? Nombor 6 tu dia ada tulis skrip kan? So skrip ni lah yang you guys kena hantar nanti dalam bentuk format skrip yang sebenarnya. Okay? So you guys buat je dekat dalam ni. Once you guys dah buat dalam ni, you guys download saja terus print siap-siap. So you guys tak payah tukar format, tak payah apa. Memang dia dah tahu siap-siap. Ini letak tengah, yang ni macam ni dan sebagainya. You guys boleh try out. Okay? Nama dia writerduet.com. Alright, okay? Boleh? Boleh? Alright. Okay. So dekat sini saya ada sediakan few tricks dan juga tips macam mana you guys nak buat you guys punya idea dan script writing lah. Okay. So the common tu yang macam awak tengok in the first one lah, to make sure your script is sound good in real life and not like a robot talking. Maksudnya bila kita buat script tu, kita kena try out cakap. Jangan macam for example, hey, aku nak ke kedai, kamu nak ikut aku ke kedai ke? Itu serious babe. Itu zaman script yang macam you buat nak bercinta tingkatan 4, tingkatan 5 tu. Hai, nama saya Abu. Nama awak apa? Yang waktu dalam buku tu tak suruh kawan awak pas. Bukan Ini bukan tingkatan 4, tingkatan 5. Ini you guys kena cakap real life macam mana. Okay. So cakap dengan kawan you, lepas tu rewrite balik benda tu. Okay. Lepas tu kalau tengok nombor 2 tu, if you write a movie script, you may have to use a film industry online tadilah. Kita punya film industry online. Okay. Lepas tu stage play. Okay, lepas tu you guys guna balik yang software tadi. Okay. Lepas tu kalau boleh make sure you guys punya script tu original as possible lah. You guys boleh ambil sample script. You guys pergi kat Google je, you guys type sample script. Filem apa you nak, semua akan keluar. Sample script Avengers akan keluar sample script Avengers. Sample script atau apa Titanic akan keluar sample script Titanic. Tak ada masalah, memang akan keluar. Antara you faham dengan tak faham je apa dia tulis. Okay. Lepas tu you guys boleh add twist. Lepas tu be unconventional. Okay, try to come up with something kata apa extravaganza punya idea untuk you guys punya short film. Alright, okay, boleh? Boleh guys? Alright, okay, kita go for 5 minute break. Siapa nak pergi toilet dulu. Kejap lagi kita sambung balik. Alright, okay. Saya nak break je. Saya nak pergi toilet jap. Alright, okay.
Alright, sekembali kita. Alright. Alright, boleh kita continue? Okay, lagi sekali reminder, semua kena buka kamera. Saya presume kalau you guys tak buka kamera, you guys tak hadir ke saya punya kelas. Idin memang tak ada, 2 minggu tak ada ni Idin. Ah, Idin tak ada ni. Nanti adalah surat sampai kat rumah Yes. Saya punya surat dia, this message will self-destruct in 5 seconds. Boof, meletup. Self-destruct tak boleh. Dekat area rumah dia kan, ada chemical. Kan dia Johor kan. Kan ada yang pencemaran udara. Kan ada pencemaran udara tu. Ha. Betul 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 betul. Betul 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 betul, logik lah. Awak ni kesian dia kan. Mesti dia tengah terbatuk, tengah tidur terbatuk. Alright, okay, boleh kita continue? Alright, okay. Tadi kita discuss berkaitan dengan kita punya idea dan juga kita punya script. Okay. So, once dah ada idea, once ada script, you guys kena do some drawing. Drawing ni adalah kita nak ambil kita punya idea, kita nak convertkan jadi real life. In which yang kita tahu iaitu adalah storyboard. Kita kena buat storyboard. Okay. Dalam mana-mana filem, production, okay, tak kisahlah production tu production filem ke, production tu production buat kereta ke, production tu adalah production buat barang, baju dan sebagainya. Setiap production tu you guys kena ada storyboard. Apa function storyboard tu? Storyboard tu adalah something yang kita visualize kan, dan kita nak orang tahu apa yang kita visualize kan. Kalau macam for example, awak ada group, awak kata, oh, saya punya idea kereta kita ni akan jadi macam ni, pintu warna merah macam ni. You cakap je. Orang ada 15 orang akan fikir benda yang lain. Oh, pintu merah aku adalah macam ni, pintu merah dia adalah macam ni, pintu merah yang sebelah sana macam ni. So 15 orang ada 15 type of thinking pintu merah. Tapi yang awak fikir lain, betul? That's why kita kena visualize, kita kena tunjukkan pada orang. So dalam kita punya penghasilan filem ataupun iklan, awak kena visualizekan benda tu. Alright, okay? Function visualize supaya orang akan faham apa kita plan out untuk buat. Okay, that's why lah kita kena ada storyboard. Storyboard ni adalah penceritaan secara anggaran. Okay, ingat storyboard adalah penceritaan secara anggaran. Apakah yang akan berlaku dalam kita punya filem, dalam kita punya iklan. Okay, sebelum pergi ke end product. Kadang-kadang end product tak sama pun. Sir, saya punya video saya last kali dia akan jadi lain. Tak apa ke sir? Tak apa, tak jadi masalah. Yang penting kita nak tahu orang visual benda yang sama supaya orang tahu apa yang awak fikirkan, supaya orang tahu apa yang cuba kita nak sampai dan apa yang cuba untuk kita capai dalam kita punya filem ataupun kita punya produk.
Arrangement. Okay. So kalau tengok kat sini ada tulis itu apa itu storyboard? A storyboard is a graphic organizer in form of illustration or image display in sequence for the purpose of pre-visualizing. Sebutan dia dalam bahasa France pre-visualizing. Okay. Motion picture, animation, motion graphic or interactive media sequence. Okay, dia dah bagi tu saja for the purpose of pre-visualizing. Dengan main point ataupun sebab utama adalah untuk kita nak menunjukkan awalan. Awalan pertunjukan supaya orang akan tahu apa yang kita cuba fikirkan. Okay. So, apakah bidang-bidang yang menggunakan storyboard ni? Okay, standard lah. Kita tahu macam yang kita buat filem, animasi, teater, foto, comic books. Pernah tengok komik kan? Pernah baca komik kan? Komik, business. Sir, business ada kena pakai storyboard? Yes. Business lah paling banyak menggunakan storyboard sebenarnya. Storyboard business ni ada macam-macam. Ada yang macam ni, ada yang macam ni. Okey, dia orang ada plan A, plan B, plan C, plan D. So business lah macam-macam Okey. Lepas tu kita ada novel, kita ada interactive media. Dan paling-paling banyak sebenarnya yang menggunakan storyboard ni sebenarnya apabila you guys buat software engineering. Kenapa saya kata software engineering ni banyak menggunakan storyboard? Siapa tahu? Why software engineering ataupun software, in creating a software, you need to have a lot of storyboard. Alright, okay. Kenapa saya bagi tahu? Saya tunjuk sampel lah. Okay. So, bila kita buat storyboard, kita kena pre-visualize. Okay. Bila kita nak pre-visualize, katalah for example, saya tunjuk awak satu sampel yang di mana kita menggunakan App Store. Ni apa? Android. Okay, Android Store. So, ini adalah yang kita visualizekan dalam storyboard. So, bila saya tekan satu dekat sini, dia akan keluar lain. Satu storyboard. Saya tekan atas ni, tukar satu storyboard. Setiap kali saya tekan satu storyboard. Kalau ada 250 kali benda yang saya boleh tekan, ada berapa storyboard? 200. Itu kalau 200. Kalau ada 2500 kali tekan, yes. Ini baru apps yang dalam telefon. Cuba awak tengok apa yang awak boleh buat menggunakan Microsoft Words. File, new file, recent file. Lepas tu add new slide. Kalau yang dekat PowerPoint slide ni, slide tu, slide ni, justify, tukar font, tukar size, tukar color, highlight. Lepas tu formatting tu, formatting ni, view, grafik dan sebagainya. Awak nampak tak? Kenapa dia orang kena buat storyboard? Supaya bila dia orang bagi tahu benda ni, orang yang menghasilkan coding tu tahu, okey, benda ni kena jadi macam ni. Bila klik menggunakan mouse sebelah kiri, dia akan jadi macam ni. Klik mouse sebelah kanan, dia akan jadi macam ni. That's why kena ada banyak storyboard. Alright, okay. So, itulah bahagian-bahagian ataupun tempat yang selalu menggunakan storyboard. Alright, okay. So, basic storyboard lah untuk kita punya ni. Short film. Ataupun punya iklan lah basic dia. Okay, ini adalah basic storyboard. Ini kita panggil sebagai sticky storyboard. Ataupun pre-storyboard. Okay, ni dulu ni sebenarnya waktu zaman-zaman saya belajar awal-awal dulu. Early-early dulu. Kita orang punya kelas storyboard sebenarnya memang kena buat macam ni. Okay. So, everyone kena ambil sticky notes. Lepas tu, dalam satu team lah ambil sticky notes. Lepas tu, you guys kena draw pada sticky notes ni ikut sequence. Lepas tu, you guys kena tampal dekat dinding. Macam ni lah cara diorang buat. Okay. So, diorang ambil sticky notes, diorang draw. Tahu tak sticky notes kan kecil kan? Dia tak ada sticky note besar kan? Sticky note kecil. So, you guys ada limited area. Tapi, you guys kena ceritakan supaya bila orang tengok, orang faham cerita you. So dia ambil lah 6 ke 7 ke 8. So dia ambil okey. Sekarang tengok pada yang kita punya gambar ni. First tu dia ada gambar kampung. Okey. Lepas tu nombor 2 tu ada gambar rumah. Lepas tu nombor 3 tu ada gambar makcik tengah keluar rumah. Lepas tu pakcik tu dengan ikat lembu, betul. So nombor 4 ada gambar daun dekat dalam air. Nombor 5 ada orang pancing. So pancing masuk. Nombor 6 ada orang pancing. Nombor 7 ada orang pegang jala. Nombor 8 ada orang baling jala. Nombor 9 dia jala tu dekat atas sungai.
Dan yang terakhir dia dapat ikan. Yes, ini common. So kita boleh bayangkan, okey, di suatu kampung ada sebuah rumah yang diduduki oleh dua orang tua, yang di mana kerja mereka ataupun pendapatan mereka hanyalah melalui memancing dan juga menjala. Dan menjala tu dijala oleh pakcik yang duduk di rumah tu, dan itulah makanan diorang ikan untuk sepanjang minggu ni. Okey, itu dia punya story dia. Okey, simple and nice. Ini adalah basic storyboard. Untuk basic saja. Tapi untuk level kita, kita tak buat macam ni. Level kita, kita kena buat yang macam ni sikit. Okay? Yes, level atas sikit. Ini macam orang macam orang lidi sikit lah. Selalunya kena buat macam ni. Okay? 3 karakter kita ada tulisan atas tu sikit. Okay? Lepas tu kita punya ni. Lepas tu kita tulis, okay, introduction dia apa. Karakter dia apa. Kita bagi tahu situasi dia apa dah jadi sebenarnya. Tapi ini pun dikategorikan sebagai simple juga. Okay? Ini pun dikategorikan sebagai simple juga. Okay? So, ini adalah advance. Okay? Ah, ini memang advance Ah. Okay. Ini adalah basic. Nampak? Ini basic. Betul. Lepas tu dia turun pergi advance. Dia tak ada intermediate. Betul. Kenapa tak ada intermediate? Sebab awak adalah intermediate. Yang basic ni masa awak tadika dulu. Okay, yang lukisan-lukisan ni lukisan tadika. So awak adalah intermediate. So ini adalah advance. Advance ni awak tengok dia punya detail dia sebiji macam ni. Nampak ni? Alright. Okay. Ini adalah advance. Okay, saya bagi tahu. Okay, kalau kita tengok dalam filem-filem Hollywood macam for example Transformers, macam kita tengok cerita Avengers dan sebagainya, diorang menggunakan orang yang melukis komik untuk buat diorang punya storyboard. Dan orang yang lukis komik tu bukan sebarang orang Diorang memang panggil balik orang yang buat komik DC. Tahu komik DC tu? DC komik dia panggil orang yang draw komik DC tu, panggil dia orang balik. Okey, buat storyboard untuk kita punya cerita. Dia bukan calang-calang orang tau. Memang dia panggil balik. So dia orang buat macam ni. Macam nampak tak kat atas ni, yang belah atas belah kanan tu ada gambar kaki orang tu. Okay, diorang punya storyboard dia, diorang punya kamera nanti bila diorang shoot, memang exactly macam ni. Diorang dah tahu dah, okay, apa akan jadi. Kenapa dia buat macam ni? Sebab dalam Avengers dan juga dalam diorang punya cerita tu, diorang ada pakai After Effects. Diorang ada pakai Special Effects. So, nakkan ada Special Effects, diorang kena tahu apa akan jadi kalau kita shoot macam ni. Apa akan jadi kalau kita shoot macam ni. Kalau kita nak buat Special Effects, apa kita kena letak, macam mana dan sebagainya. Kalau tengok dalam Avengers, yang meletup, yang spaceship yang dekat kita punya, apa nama tempat Wakanda tu? Apa nama tempat Wakanda tu? Saya lupa, tapi dekat tempat Wakanda tu, kalau awak nampak tempat Wakanda yang dia orang punya kawasan bukit, hutan-hutan tu, kau nampak dia punya awan dia kan lain, dia punya langit kan lain. So macam mana dia orang nak green screen kan langit tu? Nak tukar kepada lain. Itu dia orang kena buat dalam storyboard. Diorang dah buat siap-siap, diorang dah tahu. Supaya nanti bila diorang syuting, diorang tahu, okey, nak tukarkan langit ni, kita nak buat macam mana. Nak tukarkan ni, kita kena buat macam mana. Nak tukar macam ni, kita nak buat macam mana. Ini kita panggil sebagai advanced storyboard. Yang di mana selalunya orang-orang yang berada dalam advance punya level je yang akan buat this kind of punya metodologi. Kalau awak tengok yang saya tunjuk ini adalah yang pro punya level lah, advance. Yang di mana dia dah siap ada. Okey, kamera ni akan bergerak macam mana. Nampak tak arrow yang kuning tu? Okey, itu ditunjuk pergerakan kamera. Okey, kamera ni akan bergerak mengarah kita. Yang ni akan bergerak ke sini. Kamera ni akan bergerak sini. Cuba baca dekat bawah tu. Dia tulis, shot 1, kamera, pergerakan kamera, lepas tu audio ada keluar apa. Okey? Nampak tak so? So ini adalah advance dia orang punya. So dia akan tunjuklah visualize dia. Most likely lah, kalau macam advance ni selalunya 80% ke 90% memang akan sama. Memang ending dia akan jadi macam ni. Kita dah tahu dah ending dia akan jadi macam mana. Maybe yang sebab sekarang ni macam tak ada colour, so maybe truck tu dia buat ada biru, ataupun truck tu tukar colour, ataupun maybe pedestrian tu dia tak ada, dia punya batu pedestrian bukanlah macam tu, lain sikit. Maybe bangunan tu pun lain sikit. Tapi 100, nak katakan 80% ke 90%, benda ni akan sama output dia bila kita shoot nanti later on. Sama juga macam ni. Ini pun boleh dikatakan macam 100%, final output dia akan jadi macam ni.
Inilah cara diorang buat dalam kita punya storyboard. So untuk awak tak digalakkan untuk buat ni sebab ini akan mengambil masa yang lama, dan awak tak digalakkan juga untuk buat yang ni sebab ini adalah untuk kanak-kanak. Dia adalah yang medium sahaja, intermediate. Intermediate yang di mana you guys lukis orang memang nampak muka orang. Lepas tu adalah sikit-sikit ada macam for example ada props. Kalau ada kat kursi, buatlah kursi sikit. Kalau ada kereta, buatlah bentuk kereta sikit. Something like that. Alright? Okay, boleh? Alright. Okay. So ini sample of storyboard yang memang ada kat dalam kita punya dunia yang memang dah pernah ada lah. Okay, ini adalah one of the cerita iaitu Finding Nemo. Kalau awak tengok macam mana dia orang buat storyboard yang ni. Ni dia punya flow flow cerita dia. Dia orang buat dia ada color, dan ini cara dia orang buat karakter dia. Ini adalah sebutan dia A E I O U. Ini pun macam mana dia buat karakter dia, macam mana shark ni marah, macam mana shark ni ketawa, semua ikut dia punya. Ini adalah storyboard dia. Alright, okay. Ini memang banyak sebab dia orang buat one by one. Alright, okay. Dia buat one by one. Alright, okay. Right, okay. So ini juga sampel yang dia orang gunakan lah. Okay. Alright, okay, nampak ni? Ini adalah bilik ataupun tempat di mana diorang menghasilkan storyboard. Dalam mana-mana kawasan ataupun department, memang ada tempat yang diorang menghasilkan storyboard. Okay, so ini adalah one of department yang ada storyboard. So memang ada ramai-ramai kat sini, so diorang buatlah storyboard. Dah confirm tu baru diorang akan explain pada director macam mana nak buat. So diorang spend so much time. That's why kadang-kadang filem ni dia bukan boleh kita plan hujung bulan keluar, tak. Diorang plan filem diorang bertahun-tahun. Macam awak tengok macam cerita Avengers. Yang dikeluarkan oleh Lusso Brother. Okay. So bila diorang buat cerita tu, diorang bukan macam okay, tahun depan aku nak keluarkan for example aku nak keluarkan Black Widow. Kata kononnya, okey, tahun depan aku nak keluarkan Black Widow. Okey, bila kita nak shoot? Minggu depan kita shoot lah. Dia tak macam tu, tak. Dia nak keluarkan Black Widow tu, dia punya plan 3-4 tahun dulu. Okey, tahun ni kita keluarkan ni, tahun ni kita keluar ni, tahun ni. Okey, bila kita nak start shoot? So kita nak start shoot sini. Okey, so plan daripada sekarang. Macam mana kita nak buat, kontak orang ni macam mana storyline dia dan sebagainya. Diorang punya plan dia memang sangat-sangat panjang. That's why bila diorang boleh buat ending story dia, awak tengok cerita dia memang boom. Salah satu yang cerita yang saya suka lah, director saya suka adalah Christopher Nolan. Yes, kalau you guys kenal lah, Christopher Nolan ni dia bukan saja buat Batman, dia ada buat cerita yang lain lah. Macam for example Inception. Kalau you guys tengok Inception tu adalah ideologi dan cara Christopher Nolan ni deliver. So one of the most famous yang Christopher Nolan punya cerita adalah Batman lah, the series of Batman. Dia bukan Batman sebenarnya, The Dark Knight. Okay, the series of The Dark Knight. The Dark Knight, lepas tu Dark Knight Return, lepas tu last kali Dark Knight apa? Dia ada 3 Dark Knight tu, yang di mana ketiga-tiga Dark Knight tu dilakonkan oleh Christian Bale. Alright, okay. So kalau awak tengok cerita siri dia yang Christopher Nolan buat ni, The Dark Knight tu, dan juga skrip dalam cerita The Dark Knight tu, semua cerita dia memang skrip, lakonan daripada Christian Bale, lakonan daripada siapa? Morgan Freeman. Lepas tu lakonan daripada semua orang tu, setiap dialog yang dia cakap tu memang semua semua disusun, semua dibuat dengan teliti. Kalau perasan lah, dia dah bagi tahu siap. Okay, macam mana, kenapa ni macam mana. Dan ada setengah-setengah dialog tu dia ada double meaning. Kalau awak perasan, awak akan perasan. Kalau awak tak perasan, awak takkan perasan. Tapi cerita dia memang Tapi menjadi yang tak bestnya apabila Christopher Nolan dia dibagi offer untuk menghasilkan Batman versus Spider-Man. Batman versus Superman. Batman versus Superman. Untuk menghasilkan filem yang lepas yang Batman tu lah. Yang Batman yang last kali, The Dark Knight yang last kali tu. Lepas tu dia offer untuk menghasilkan Batman versus Superman. Tetapi Christian Bale tolak.
Christian Bale kata, saya tak nak jadi Batman, enough, cukuplah siri ni. Dia beritahu, boleh offer pada orang lain. So, bila dia offer kepada Ben Affleck, masa tu Christopher Nolan pun tarik diri. Christopher Nolan kata, minta maaf, saya tak nak buat untuk filem ni. Saya hanya buat untuk Batman yang dia handle oleh Christian Bale sahaja. Nampak tak dia punya chemistry dia? Christian Bale, dia kata, okay, yang boleh jadi Batman adalah Christian Bale saja. Christopher Nolan kata yang boleh jadi Batman adalah Christian Bale saja. Orang lain tak boleh jadi Batman untuk dia. Sebab dia tahu, okay, cara Christian Bale buat macam mana dan sebagainya. Macam saya lah, bila saya tengok siri of Batman yang memang betul-betul yang betul-betul boleh jadi Batman, bagi saya betul-betul macam saya suka Christian Bale walaupun saya tengok Batman sebelum ni. Walaupun saya tengok Batman sebelum ni, tapi saya perasan yang memang betul-betul boleh deliver Batman tu adalah Christian Bale. Christian Bale punya Batman tu lain daripada yang lain lah. Walaupun yang sebelum ni kita ada macam-macam jenis Batman dan sebagainya, okay. Tapi yang saya lebih, even though Josh Clooney pun pernah jadi Batman juga, tapi macam saya lebih prefer Christian Bale untuk jadi Batman. Even though macam Joker. Dalam banyak-banyak Joker, kita ada Jim Carrey pernah jadi Joker, kita pernah ada few of yang pernah jadi Joker, tapi the best Joker adalah Edward Edward Ledger. Even though yang baru ni pun yang cerita Joker tu sendiri kan. Siapa pelakon ni yang baru ni? Yang memang dia orang buat cerita Joker saja kan. Macam bagi saya walaupun cerita tu cerita pasal Joker saja, tapi bagi saya yang betul-betul boleh deliver Joker ni adalah Edward Ledger. Edward Ledger ni memang betul. Sebab dia punya cara penyampaian, cara dia study apa karakter tu sampai dia bunuh diri. Dia bunuh diri bukan sebab dia sakit tak, dia bunuh diri sebab dia terlampau taksub dengan karakter tu. You bayangkan orang study script, orang Malaysia study script. Oh, nak pergi apa? Nak pergi tempat syuting baru study script on the way. Tak, dia orang 5 ke 6 bulan sebelum tu dia orang dah dapat study script lah. Oh, ni nak buat apa macam mana. Yes, betul. Edward Ledger dia bukan kurung diri dia. Edward Ledger dia dah dapat skrip yang untuk Batman tu. So dia dah baca. Apa dia buat adalah dia pergi ke Afrika ke dia pergi ke Mexican. Saya lupa. Ada dua country ni lah antara African dengan Mexican. Dekat sana ada satu tribe. Tribe tu adalah dipanggil tribe mafia. Mafia punya tribe lah. So dia orang bagi tahu dekat tribe mafia ni ada ketua kepala dia. So dia kata kenapa orang takut dengan tribe mafia ni, sebab tribe mafia ni dia tidak mengganas secara keganasan, tak. Tribe ni jenis suka seksa orang. So dia pergi kat tempat tu, dia kaji macam mana tribe ni seksa orang. Memang betul macam mana awak tengok dia dekat dalam cerita Batman tu, macam itulah tribe tu. Dia pergi relax, enjoy, tak apa. Kau nak apa buat lah, tak kisah pun sebenarnya. Oh, okey. Ada orang kena meletup lah. Kau nak tangkap aku ke kau nak selamatkan orang yang kena meletup? Dia deep. Dia buat benda tu sampai deep. Okey, sekarang ni kau ada dua pilihan. Kau nak aku bom rumah kau ke kau nak aku bunuh mak ayah kau? Kau ada dua option. Kau nak aku bom rumah kau ke kau nak aku bunuh mak ayah kau? Kenapa? Kalau aku bunuh mak ayah kau, rumah kau selamat. Tapi kalau aku bom rumah kau, mak ayah kau dengan rumah-rumah kau tak selamat. Mana kau nak? So dia tak ada option sebenarnya. So dia memainkan perasaan orang. Bila dia mainkan perasaan orang tu yang kita sebagai viewer, psycho. Itu yang viewer tu kita terasa. That's why bila dia mengkaji benda tu sampai dia membawa-bawa, lalas dia bunuh diri. Tapi betul lah lakonan dia yang terakhir tu memang A. Bagi saya memang A. Alright, okay. Itu adalah sedikitlah cara diorang orang-orang kat sanalah US tu cara diorang implement diorang punya storyboard dan juga skrip. Okay. So inilah cara diorang buat storyboard diorang. Okay. Dan diorang represent lah storyboard diorang pada director. Yang mana tak betul tu diorang betulkan balik sebelum diorang pergi produce benda tu. Alright. Okay. So far okay. Alright. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tu saya tak tahulah. Okay. Alright. Alright. Okay. Untuk awak punya storyboard, awak nak kena buat macam mana? Storyboard awak. Storyboard awak buat macam ni Saya tunjuk sampel.
Tahu tahu. Dia tak on tu, dia tidur gitu, tak apa, nyesau. Saya assume dia tak datang lah. Sebab dah dibagi tahu siap-siap datang masuk kelas saja memang kena on camera. Kalau tak on camera saya assume awak tak ada. Alright. Uh, yeah. Okay, right. Okay. Okay, untuk awak punya ni untuk awak punya yang nak kena submit ni, okay. So, format storyboard yang awak kena buat adalah seperti yang ini. Sekejap saya tunjuk dekat dalam ni. Jadi kan saya akan send dekat dalam kita punya Google Classroom. Okay, sorry. Yang awak punya sample adalah yang ni. Ni. Ni, nampak tak yang belah kanan ni? Yang ada 3 ni kan? Okey, yang ni 3. Tapi awak jangan buat 3 tau. Saya nak awak buat 2 sahaja. Yang ni sampel ni 3. Ada 3 kotak. Betul. Tapi untuk awak jangan buat 3 kotak. Awak buat 2 kotak je. Satu helai ni ada 2 kotak sahaja. So total okay, listen total storyboard yang awak kena buat adalah 6 sahaja. 6 storyboard. So bermaksud awak akan ada 3 helai yang macam ni. Okay, faham? Faham Okey, sekarang ni sampel yang sebelah kanan ni ada 3 kotak. So untuk awak jangan buat 3 kotak sebab 3 kotak ni terlampau kecil. So awak buat 2 kotak sahaja. So total semua storyboard yang awak kena submit adalah 6 sahaja. So jadi awak akan ada 3 helai yang ada 2 kotak. So format dia sama. Awak tengok dia ada long shot, ada audio, lepas tu video description, tulislah video ni awak benda apa benda, apa duration, script dan sebagainya. Alright, okey? Boleh? So yang ni nanti saya akan post kat dalam kita punya Google Classroom so you guys boleh tengoklah format untuk awak punya storyboard nanti macam mana. Alright, okay, boleh? Alright, okay, so kita tengok jap sampel. So Good filmmaking starts. Macam mana nak buat storyboard jap saya tunjuk awak. What they did? Okay, boleh tengok dulu
So tengok dia menggunakan software untuk buat storyboard. Okay, nampak dia memang free so you guys boleh download dan you guys boleh guna
Okay, so you guys boleh komputer tengok kalian lah. gunakan. Okay, Lalu sebab dia menggunakan konsep yang di mana dia pergi ambil kat YouTube punya tu, lepas tu dia copy paste dan dia tampal balik. So nampak tu Celtics So you guys boleh menggunakan Celtics dan you guys boleh itulah. Okay, so ada few video yang lain. Okay, untuk cara membuat skrip nanti saya akan post kat dalam awak punya kita punya Google Classroom, so you guys boleh tengok kat situ. Right, okay. So far ada soalan? Alright. Okay. Boleh, tak ada masalah. Terpulang. Kalau rasa rajin, color. Kalau rasa tak, bukan rajin. Kalau rasa kalau awak tak color tu orang tak faham, color lah. Alright. Sketch macam saya beritahu, awak punya level awak adalah intermediate. Bila level intermediate, you guys tak boleh buat orang lidi. You guys kena buat orang yang ada figure. Tapi figure awak taklah terlampau detail. At least ada. Yes, ada tu. Yes, betul betul betul. Okay, boleh? Alright. Okay, ada soalan lain tak? Alright. Okay. Tak ada. Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, Izu Akam tidur Uh, Yang apa, Afzal pun tidur Ada. Oh, mana ada. Azim hilang, Azim hilang. Azim ada, sorry Azim. Okay, alright. Okay. Okay, listen just reminder untuk hari ni, untuk yang hari ni saya nak minta you guys submit yang untuk nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dengan nombor 5. Sampai you guys punya idea tu submit dalam bentuk PDF, emailkan kepada saya. Email saya dah letak dekat chat room tu, you guys nampak. So hari ni saya nak semua orang emailkan saya yang tu dulu, bagi saya check, nanti saya akan feedback balik. Lepas tu baru you guys continue buat yang script, talent list dan sebagainya sampailah kita punya storyboard. Alright, okay? So hari ni kerja awak adalah submit tu dulu. Okay? Convertkan dalam PDF, kan awak ada dalam Word kan? Convertkan dalam PDF, emailkan kepada saya. Alright, okay? Boleh? Alright, so kalau tak ada apa, itu saja guys. Nanti saya akan submit, saya akan post juga dalam Google Classroom sample of awak punya storyboard yang macam mana awak nak kena buat. Alright, okay? Kalau tak ada apa, itu saja. Thank you guys. Assalamualaikum. Alright. Tulislah punya ni proposal. Apa dia? Hah? Alright. Okay, thank you guys. Itulah.
Alright. Thank you guys, thank you guys. Sila keluar, sila keluar, sila keluar. Bye. Siapa? Imran. Siapa terbaring? Azim tidur eh? Azim, Azim. Alright.